Bab ke-24. Kalau seseorang wanita berhaid 3 kali dalam sebulan, dalam kes haid dan mengandung, dakwaan orang-orang perempuan akan dianggap benar selagi ada kemungkinan tentang kebenarannya. Ini kerana Allah telah berfirman, dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang telah Allah jadikan di dalam rahim-rahim mereka. Ada disebutkan dari Ali dan Syuraih, jika seseorang perempuan mengemukakan saksi atau bukti berupa orang dalam ahli keluarganya yang disenangi pula agamanya, bahawa dia datang haid 3 kali dalam sebulan, akan diterima dakwaannya itu. Berkata Atha, haid seseorang itu ialah yang telah biasa berlaku kepadanya. Ibrahim juga berpendapat demikian. Kata Atha, haid 1 hari hingga 15 hari. Ini tempoh haid sekurang-kurangnya ialah 1 hari, hingga paling lamanya ialah 15 hari. Mu'tamir berkata, ayahnya yakni Sulaiman meriwayatkan, katanya, saya telah bertanya Ibnu Sirin tentang perempuan yang nampak darah keluar pula selepas suci selama 5 hari. Kata Ibnu Sirin, orang-orang perempuan lebih tahu tentang perkara itu. Imam Bukhari dengan sanad yang meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Fatimah binti Abi Hubaysh pernah bertanya Nabi SAW, katanya, saya beristihadah, saya tidak suci-suci, yakni darah saya tidak henti-henti keluar. Adakah saya perlu meninggalkan solat? Nabi SAW menjawab, tidak boleh. Sesungguhnya itu berpunca daripada urat. Bagaimanapun, tinggalkanlah solat selama beberapa hari, iaitu pada hari-hari haid yang selalu engkau alami. Kemudian mandilah dan bersolatlah. Bab ke-25, kekuningan dan kekuruhan bukan pada hari-hari haid. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ummi Atiyah radhiyallahu anha, katanya, kami tidak mengira kekeruhan dan kekuningan itu sebagai sesuatu. Bab irqil istihadah. Bab ke-26, urat, yakni yang menyebabkan terkeluarnya darah istihadah. Imam Bukhari dengan sanad yang meriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi SAW bahawa sesungguhnya Ummu Habibah binti Jahsh beristihadah selama 7 tahun. Dia bertanya Rasulullah SAW tentangnya, maka baginda SAW menyuruhnya mandi. Kata baginda, darah ini adalah urat yang berpunca daripada gangguan pada urat. Kerana itulah beliau mandi untuk setiap kali bersalat. Kita tengok semula Bab ke-24 sini. Kalau seseorang wanita berhaid 3 kali dalam sebulan. Itu. Ini salah satu tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari agak panjang daripada hak lain-lain. Yang panjang-panjang lagu ni biasanya dia banyak khilaf, banyak perselisihan pendapat. Dan banyak perbincangannya lah, banyak perbincangannya. Imam Bukhari buat tajuk ni dengan andaian, kalau lagu tu macam mana. Dia tidak sebut. Jawapannya, cuba dia mari beberapa asar. Yang pertamanya asar Ali, Atha, Ibnu Sirin dan lain-lain lagi. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok nota kaki tu, sebab mungkin kalau nak urai secara begitu tak ada nak faham.
agak payah sikit, dan ini antara nota yang panjang lah dalam risalah ni. Kita tengok dulu nota. Sebab apa ni, tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari itu merupakan ijtihad dia, dan di dalamnya terkandung fiqh yang luas. Nota 286, Imam Bukhari rahimahullah sebenarnya mahu menimbulkan satu persoalan di sini, iaitu kalau seseorang perempuan mendakwa bahawa dia berhaid 3 kali dalam 1 bulan, bolehkah kita menerima dakwaan itu? Boleh terima atau tidak? Kalau dalam masa 1 bulan dia kata dia 3 kali, mengikut kaedah yang dikemukakan oleh Bukhari, kita boleh menerimanya, kerana apa yang didakwanya itu bukan sesuatu yang mustahil. Sebab itu Imam Bukhari kata dakwaan orang-orang perempuan akan dianggap benar selagi ada kemungkinan dakwaan dia tu akan dianggap benar. Dalam tajuk tu dia sebut, di sini ada kemungkinan ke tidak? Ada dua lah, terbagi kepada dua pendapat secara kasarnya. Ada yang mengatakan mungkin, ada yang mengatakan tidak mungkin. Mungkin tu mungkin atau tidak mungkin tu mengikut kaedah yang dipakai oleh masing-masing. Lepas tu dalam perkara ni asasnya ialah cerita orang perempuan itu. Sebab apa kita kena pakai hak dia? Sebab apa? Sebab Allah SWT sudah sebut dah dalam Quran, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Tidak halal bagi mereka, yakni haram, mereka menyembunyikan apa yang Allah telah jadikan di dalam rahim-rahim mereka. Antara yang Allah jadikan di dalam rahim mereka itu ialah haid. Dia tak boleh susu, dia tak boleh sembunyikan, haram. Dia kena cerita sebenar jika perlulah. Kalau tak ada apa-apa masalah, tak ada pasal duduk royak kalau orang kata saya begini-gini, Kalau perlu, maka dia kena cerita, kewajipan dia cerita. Jadi hak dia cerita tu Allah SWT kata tidak halal kepada mereka. Mereka kena cerita, yakni Allah terimalah kira-kiranya. Cerita mereka itu sepatutnya diterimalah. Kalau tidak diterima juga, apa faedah dia kata lagu ni? Tak boleh susuk, kena royak. Royak tu mana? Sebab akan dipakailah apa yang diceritakannya itu, barulah ada faedah dia tu royak. Dan Allah SWT kata tidak halal mereka menyembunyikan, barulah ada faedahnya. Itulah Imam Bukhari faham. Kemungkinan kebenarannya memang ada, apalagi dengan adanya firman Allah seperti yang dibentangkan oleh beliau di dalam tajuk di atas. Di dalam ayat itu Allah menyebut tidak halal, yakni haram, orang-orang perempuan menyembunyikan apa-apa yang telah Allah jadikan di dalam rahim-rahim mereka. Secara tidak langsung ia berarti keterangan dan kata-kata mereka seharusnya diterima dan dipakai. Itulah maksudnya. Kalaulah keterangan dan kata-kata mereka tidak boleh dipakai sama sekali, niscaya tiada langsung faedah pengharaman oleh Allah itu. Suka hati mereka lah, sama ada mahu menyembunyikan atau mendedahkan apa-apa yang terkandung di dalam perut mereka. Bagi Imam Bukhari, dakwaan seperti itu boleh dan harus diterima. Sama ada diterima atau tidak dakwaan perempuan seperti di atas, ia tetap akan meninggalkan kesan dan konsekuensi yang amat besar dalam masalah hukum agama. Kita kata kita boleh terima, kita nak terima, kalau kita tak terima, kesan dia besar dalam masalah hukum. Sebagai contoh, ni sebagai contoh saja, kesan dia. Dengan menerima dakwaan di atas, kita akan mengatakan iddah